Assalamualaikum dan salam sejahtera. 999 kembali memaparkan beberapa kes jenayah yang menarik perhatian umum. Saudara, mereka bukan sahaja berkeliaran tetapi warga asing dari benua Afrika ini turut dikesan menjalankan perniagaan sendiri di sebuah kompleks di sekitar Ceras dan ini sekaligus meramaikan lagi kehadiran mereka di lokasi tersebut. Akibat kebanjiran itu, ia mengundang pelbagai isu selain keresahan majoriti penduduk setempat. Dan ekoran itu, markas terbabit digempur Jabatan Imigresen Putrajaya baru-baru ini. Kedai pakaian, restoran dan salon rambut itu antara perniagaan popular yang dilihat dimonopoli oleh warga benua Afrika di sebuah pusat membeli belah di Ceras. Bagi mengelak premis dikesan, mereka beroperasi di kawasan tersorok dari pandangan orang ramai. Sorry, 300? Oh, 300. I want this one got the size. So can I know what size is that? What size is it? M, L. Oh, this color now, this color now. Taktik licik itu ternyata gagal untuk mengaburi mata pihak berkuasa kerana lubuk panas ini digempur Jabatan Imigresen Putrajaya. Immigration, face down. I said sit down, boy! I know! Sit down! Sit down! Geri. Ah, give me your hand! Stand up. Stand up! Talk too much. Stand up. Itu kekecohan yang berlaku selepas melihat kelibat pihak imigresen di pusat membeli belah ini. Selain merempuh, bergelut dan bertindak agresif, lelaki berusia 28 tahun ini sanggup terjun tembok setinggi 3 meter gara-gara ingin melepaskan diri. Setelah ditahan, dia ada helahnya. Did you bring your passport? Yeah, I have my ID card. Then? When you say immigration, why are you running? It's not immigration. I thought that I don't know whether immigration or not immigration, but I just think that fire. That's why. Pemeriksaan lanjut mendapati lelaki ini tidak memiliki sebarang dokumen diri seperti yang didakwanya. Jelas pihak berkuasa, majoriti warga Afrika yang ditahan dalam operasi ini adalah pelajar yang bekerja sambilan. Walau bagaimanapun, pihak imigresen percaya ada di antara mereka yang datang bukan untuk menuntut ilmu, namun hanya menggunakan visa pelajar untuk mencari rezeki. Wanita ini antara ditahan ketika sedang mendandan rambut pelanggannya, namun khawatir jika melanggar syarat visa, dia cuba berhelah. I see you working. Student, eh? Original passport? Not really. Where? I didn't bring. You don't bring. I didn't bring it Why? because I just came to take my hair. No, we want your original. I came to see my friend. You came here to see your friend, but Yes. why are you in the saloon shop? I came to buy something upstairs, but the owner is not there, so she said I should help her stay and wait for her to come back. You have the license. Pihak imigresen turut memeriksa lesen perniagaan mereka bagi memastikan ia tidak melanggar peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Hasil siasatan mendapati majoriti warga Afrika ini berniaga dan bekerja tanpa permit yang sah. Operasi yang diketuai Ketua Unit Tindakan Imigresen Putrajaya, Hazizan Abdullah bersama 40 anggota ini berjaya memeriksa 35 orang, manakala 15 daripada mereka ditahan kerana melanggar Akta Imigresen 1959 Palang 63. Kami dari pihak Jabatan Imigresen Malaysia.
tidak teragak akan mengambil tindakan sekiranya setiap pelajar yang menyalahgunakan PAS, termasuk juga yang tidak membawa dokumen perjalanan semasa berada di dalam negara Malaysia. Kami akan tahan dan siasat untuk memastikan kebenaran atau kesahihan sekiranya setiap tangkapan yang buat itu berasal ataupun tidak, itu saja. Kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Biarpun pendekatan secara diplomasi diambil bagi menangani lambakan pendatang asing tanpa izin, namun kedegilan mereka jelas mencabar penguatkuasaan undang-undang negara. Program 3+1, langkah proaktif yang diambil oleh Jabatan Imigresen Malaysia bagi membendung permasalahan itu. Jabatan Imigresen Malaysia melaksanakan program 3+1 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mulai Julai lalu. Sasaran operasi lebih tertumpu kepada pusat perniagaan di ibu kota seperti Pasar Pudu, Jalan Silang, Bukit Bintang dan beberapa lagi yang dikenal pasti sebagai kawasan panas. Ini berikutan kebanjiran warga asing tanpa permit pekerjaan yang sah sehingga menggugat periuk nasib peniaga tempatan yang sudah lama bertapak di kawasan berkenaan. Kita telah mendapat banyak aduan yang diterima daripada rakyat tempatan kita sendiri, di mana pada masa ini kita telah bersaing dengan rakyat asing. Operasi di Pasar Pudu ini dinamakan Ops Bersepadu Fasa 3. Ia membabitkan 166 anggota hasil kerjasama pelbagai agensi kerajaan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Ikatan Relawan Rakyat Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara dan Polis Diraja Malaysia. Lelaki warga asing berusia lingkungan awal 20-an ini dipercayai menyalahguna permit kerja yang diperuntukkan khas sebagai pekerja kilang. Bukan saya dalam kerja ini hari itu pasar kerja orang Taramari. Dia mau cuti. Ofis saya bawa tolong pergi satu hari tolong. Sekarang kilang. Sekarang saya bawa kau pergi ofis, minta majikan toke antar itu lepas mobil. Saya mau tinggal baru saya lepas. Operasi berlangsung selama 3 jam bermula 10 pagi. Seramai 76 pendatang asing tanpa izin diberkas di Pasar Pudu. Lokasi lain yang turut diserbu pada hari sama ialah Jalan Silang. Keseluruhannya 264 warga asing tanpa permit kerja yang sah ditangkap. 3+1 ni. Dia adalah compound yang kita katakan kepada parti ialah RM300 dan juga RM100 itu ialah pas khas. Pas khas untuk membolehkan dia keluar daripada Malaysia dalam tempoh 14 hari. Semasa dia buat secara diri, kita akan ambil rekod biometrik. Dia kena bawa pasport yang sah dan tiket pulang ke negara asal. Kalau mereka ini ditangkap dalam operasi-operasi, kita akan ambil tindakan undang-undang. Menurut penolong pengarah Ketua Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia Kuala Lumpur, James Musa Singa, di ibu kota sahaja, setiap hari seramai 400 orang warga asing tidak memiliki permit mendaftar diri untuk menerima tawaran berkenaan. Kesedaran majikan untuk tidak mengambil warga asing tanpa saluran undang-undang serta kerjasama orang ramai dalam memberikan maklumat membantu usaha pihak berkuasa membantras kebanjiran pendatang asing tanpa izin. Inilah juga masanya bagi warga asing yang bekerja tanpa permit untuk menyerah diri sebelum 31 Disember bagi mengelak tindakan undang-undang. Satu ni kira dapat posisi gelap apa ni? Adalah itu naga ni. Ratu pun 324 juga ni Ratu. You sudah berapa lama masuk 324 ni geng? Sebab 10 tahun kan, 20 tahun kan, 7 tahun kan ni. Warga asing untuk warga asing. Itu modus operandi sindiket pelacuran dikesan pihak polis baru-baru ini. Sebuah hotel bajet di Pekan Semenyi, Selangor diserbu pasukan D7 APD Kajang kerana disyaki menjalankan kegiatan persundalan khusus untuk pekerja asing. Wartawan Nurul Amalina Zainuddin ada laporannya. Setiap kali hujung minggu, premis 2 tingkat ini pasti dipenuhi warga asing.
Risikan selama 2 minggu pihak polis IPD Kajang mendapati hotel bajet di Pekan Semenyih ini dipercayai menawarkan perkhidmatan pelacuran khusus buat pekerja asing. Ekoran itu, premis ini diserbu. Kehadiran pihak polis pada jam 3 petang ini jelas mengejutkan pengunjung premis yang sedang leka melayan nafsu. Melihat kelibat polis, ada juga yang cuba menyembunyikan diri. Wanita warga asing yang dipercayai pelacur ini antara dicekup bersama pelanggannya. Are you married? Have husband? Two kids. Okay. Your family know? Family no. Baby problem. So you work here. How much? 50 ringgit. One day 50 ringgit. 10. Menurut pihak polis, kegiatan tidak bermoral ini rancak dijalankan pada siang kerana majoriti pelanggan terdiri daripada buruh asing yang bekerja pada waktu malam. Pihak polis percaya bahawa kegiatan persundalan ini turut didalangi pihak hotel ekoran penemuan beberapa paket kondom yang tersorok di ceruk-ceruk dobi premis. Tadi pun cakap tak ada, sekarang you tunjuk ada. Lagi. Berikutan itu, pemilik premis dipanggil untuk disiasat. Saya ada rekod, saya punya buku, saya ada ini saja, saya tahu. Lain saya tahu. Kalau kita bisnes, kita pun diam saja. Siasatan awal mendapati pelanggan warga asing hanya perlu mendaftarkan diri di kaunter hotel untuk mendapatkan khidmat seks dengan harga serendah RM25 hingga RM50. How much you give her? How much? RM50. RM50. Berapa jam? Ini apa ni Uncle? Banyak. Ini semua handphone banyak. Kamera banyak. Selain daripada beberapa paket kondom yang ditemui di premis ini, pihak berkuasa juga turut menjumpai beberapa IC yang mencurigakan, dan apabila ditanya kepada pemilik premis ini, beliau menyatakan bahawa IC ini kepunyaan pelanggan yang belum melunaskan bayaran mereka. Menurut Ketua Operasi ini, Inspektor Syaril Afendi Shahar, kamera litar tertutup CCTV yang dipasang di sudut premis dipercayai dipasang untuk mengesan kehadiran pihak berkuasa. Kita pihak polis di IPD Kajang ni memang sekeras-kerasnya akan mengambil tindakan sekiranya ada kegiatan seperti ini. Pihak yang bertanggungjawab ni boleh dikenakan di bawah Seksyen 372 Kanun Kesiasaan yang menjalankan aktiviti persundalan ke pelacuran. Kesemua 8 orang termasuk pemilik premis warga tempatan ditahan dan dibawa ke IPD Kajang untuk siasatan lanjut. Polis Diraja Malaysia dilihat semakin giat membanteras jenayah terutamanya yang melibatkan kegiatan kongsi gelap dan juga persenjataan di Kuala Langat. Beberapa serbuan rumah ke rumah dan juga pusat snooker dijalankan bagi menjejaki individu yang disyaki terlibat dengan kegiatan gangsterism. Perinciannya dalam laporan ini. 5 individu termasuk 2 penjenayah yang diburu pihak polis selama 5 bulan akhirnya berjaya diberkas. Itu hasil op cantas khas yang dijalankan pasukan D7 IPK Selangor dan IPD Kuala Langat baru-baru ini. Operasi yang diketuai Superintendent Azman Abdul Razak ini menyasarkan individu yang terlibat dalam jenayah senjata api dan gangsterism. Bagi mengesan suspek, rumah mereka diserbu. Kehadiran pihak polis nyata mengejutkan keluarga suspek. Namun, menurut pihak polis, remaja lelaki ini memiliki rekod jenayah lampau dalam kes pergaduhan dan dia ditahan untuk tindakan lanjut. Selain rumah ke rumah, 6 buah pusat snooker di sekitar Banting yang menjadi lokasi panas ahli kongsi gelap turut diperiksa. Semasa proses dokumentasi, tingkah laku lelaki ini mencurigakan pihak berkuasa.
Sudah 2 kali kehilangan kad pengenalan. Itu alasan yang diberikan lelaki ini apabila gagal mengemukakan dokumen diri pada pihak polis. Oh, dan tak bagi. Betul lah, tadi tengah ada kira nanti. Dan ini tak tahu mana sebab kita dah semua dia memanglah. Kenapa tak buat report? Dia dah pertama dia apa? Tapi kata IT tak ada. Apa lah? Sementara itu, pihak polis turut memeriksa tatu di badan pengunjung premis ini bagi mengesan simbol gangsterism. Mayang mesti tatu kan? Satya ya? Aduh. Dikuatiri terlibat dengan kegiatan kongsi gelap. Dia turut ditahan bersama 62 orang pengunjung lain dan dibawa ke Balai Teluk Panglima Garang untuk menjalani ujian saringan air kencing. Dalam operasi ini, 5 suspek yang dikendaki turut dikesan kerana terlibat dalam jenayah samun, pecah rumah dan kongsi gelap. Ini berapa lama you satu ni sudah bikin ni? Ada kurang-kurang 7 tahun. Ini kira satu ni kira dapat kongsi gelap apa ni? Tak adalah, itu langgar ni. Kira 324 nya lah. So berapa lama you sudah masuk ini kongsi-kongsi gelap ni? Sudah lama, sudah 10 tahun ke 20 tahun ke 7 tahun kan ni? Sudah 20 tahun you terlibat ya? Tatu pun 324 juga ni Tatu. You sudah berapa lama masuk 324 ni geng? Operasi kali ini adalah ke arah membenteras dan juga membendung kegiatan-kegiatan jenayah yang menjurus kepada jenayah kekerasan seperti aktiviti-aktiviti kongsi gelap dan di masa yang sama jenayah-jenayah kekerasan yang memiliki elemen-elemen senjata api atau senjata-senjata yang tajam. Tambah beliau lagi, ibu bapa juga harus mengambil tahu aktiviti dan pergerakan anak agar mereka tidak terlibat dalam jenayah gangsterism. Operasi tamat pada jam 4 pagi. Seorang wanita warga asing didakwa di Mahkamah Majistret Jitra Kedah atas tuduhan mengedar dadah. Tertuduh yang berusia 33 tahun berdepan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa mengedar seberat 2,420 gram dadah di stesen bas Changlun, Kubang Pasu. Dadah berkenaan ditemui di dalam beg pakaiannya. Tertuduh yang tidak diwakili peguam didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Majistret Wan Nur Fazilah Wan Ibrahim menetapkan 17 November depan untuk sebutan semula kes. Manakala di Mahkamah Majistret Sungai Petani Kedah, seorang penoreh getah berusia 42 tahun didakwa atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak berumur 5 tahun pada 11 Ogos lalu. Tertuduh dikatakan mencekik kanak-kanak itu sehingga mati dan menanam mayat mangsa di sebuah ladang kelapa sawit kira-kira 40 km dari rumahnya. Tertuduh hanya mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibacakan, namun tiada sebarang pengakuan direkodkan. Pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Sharifah Syazwani Said Hussein manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Majistret Intan Nurul Farina Zainal Abidin menetapkan 4 November ini untuk sebutan kes dan menunggu laporan bedah siasat. Tujuh remaja dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan merogol seorang gadis berusia 22 tahun. Kesemua tertuduh berusia antara 18 hingga 24 tahun. Mereka dituduh secara bersama melakukan kesalahan itu di sebuah unit Pangsapuri di Seremban 2 antara 11 hingga 15 September lalu. Walau bagaimanapun, kesemua mereka mengaku tidak bersalah. Hakim Datuk Jagjik Sin Ban Sing membenarkan kesemua tertuduh yang tidak diwakili peguam diikat jamin antara RM3,000 hingga RM6,000. Sebutan semula kes 20 Oktober ini. Perkelahian kecil antara dua sahabat bertukar menjadi tragedi. Seorang pemuda berusia 22 tahun maut ditikam di leher manakala rakannya cedera di belasah suspek. Kejadian berlaku di Sungai Buloh Selangor itu membuka rangkuman jenayah seminggu 999.
Sebelum kejadian, mangsa dan rakannya dipercayai bertemu suspek di sebuah pusat karaoke di Kampung Baru, Sungai Buloh untuk berhibur. Namun keadaan bertukar tegang apabila mereka mabuk dan bertumbuk sesama sendiri. Suspek menikam mangsa dengan senjata tajam, dipercayai pisau lipat, manakala rakannya yang cedera dibelasah sempat menyelamatkan diri. Senjata digunakan suspek walau bagaimanapun gagal ditemui dan selepas meneliti rakaman CCTV di lokasi kejadian, pihak polis menahan dua beradik berumur 19 dan 21 tahun. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk berdasiasat. Pihak polis menahan sepasang kekasih warga asing dan merampas 7 laras rifle serta pelbagai jenis peluru selepas menyerbu sebuah kapal mewah di Jeti Kuah, Langkawi. Pihak polis percaya bahawa kapal mewah milik persendirian itu dijadikan transit untuk menyimpan senjata api dan peluru oleh pemilik kapal lain yang berlabuh di kawasan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 7/1 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Dua lelaki berusia 20 dan 40-an ditahan kerana didapati memiliki 2 bungkus ganja di dalam kenderaan mereka. Dadah seberat 2 kilogram itu dibungkus seperti hadiah bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Namun taktik licik itu gagal apabila pihak polis berjaya menangkap suspek di flat Nusantara, Sungai Pinang ketika cuba untuk meloloskan diri. Kedua-dua suspek direman 6 hari dan berdepan dengan hukuman gantung jika didapati bersalah. Sementara itu, di Wangsa Maju, Kuala Lumpur, pihak polis berjaya menahan 22 individu yang terlibat dalam jenayah dadah dalam tempoh seminggu. Sebanyak 87 gram heroin bernilai RM2,300 ditemui di rumah suspek di Desa Rejang, Setapak. Ia dipercayai dijual di sekitar lokasi itu dengan harga RM40 hingga RM50 sepaket. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Terima kasih kerana terus setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Harus diingat, setiap pelakuan jenayah hanya mengundang pada. Dan seperti biasa, jika anda mempunyai sebarang maklumat mengenai kejadian jenayah, salurkan melalui email dan juga laman sosial Facebook 999 seperti yang kami paparkan. Sehingga bertemu lagi pada minggu hadapan, saya Hazin Hussein mewakili tim penerbitan 999. Assalamualaikum dan selamat malam.